Jadi kita bertemu kembali di tahun 2026 dengan episod yang pertama. Sebenarnya ini adalah season yang keempat sudah sebenarnya. Lama serupanya kan? Betul. TikTok sebenarnya lama sudah, 4 tahun sudah sebenarnya. Rupanya kita juga host dia balik. Yes. Tapi kita mau ucapkan terima kasih terlebih dahulu dengan kita punya follower Jabatan Penerangan Negeri Sabah di segmen TikTok Japen Sabah sebab sentiasa setia bersama dengan kami. Sebab seperti biasa sebenarnya TikTok ni dia mau menyampaikan maklumat-maklumat yang terkini, apalagi itu Sharon? Program-program di sekitar Anda yang syok-syok lah event-event kan. Sebab kadang-kadang bila kami kongsikan apa-apa event yang berlaku di sekitar Sabah, terutamanya di Penampang, Kota Kinabalu, mesti ramai orang yang di luar sana yang menonton live kita hari ini kan, dia mesti akan tanya, di mana itu? Bila itu? Event apa ini? Jadi sebenarnya TikTok, segmen TikTok ni dia membantu juga kepada kita punya follower Japan Sabah untuk mendapatkan maklumat yang terkini berkaitan dengan program-program yang diadakan. Gitu. Happy New Year dia bilang si Nuzul. Jadi okey sudah. Happy New Year. Jadi kita ucap lah kan, kita kira 1 2 3 kita cakap Happy New Year lah kan. Boleh. 1 2 3. Happy New Year. Sempat lagi kan kami ucap Happy New Year. Hahaha. Okey sudah. Boleh bahkan. Jadi kami akan mulakan dulu kan Sharon, boleh lah bahkan. Silakan. Kenapa buat lampu laju saya bercakap ini? Saya kasih kurang-kurang dulu saya punya speed orang bilang. Nanti tasasul kita nanti ya. Jadi untuk pengetahuan kamu orang follower Japan Sabah dan juga yang menonton di luar pagar daripada TikTok Japan Sabah nih ya, yang maksud dari sini yang tidak masuk live tapi cuma cubuk-cubuk, masuklah. Masuklah cepat-cepat. Jadi kita bersiaran setiap hari Rabu. Betul. Masa yang sama kayak ini. Betul, masih lagi setiap hari Rabu jam 2.30 petang. Betul. Jadi jangan lupa lah sentiasa mengikuti platform Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Okey, lain cerita lah Sharon kan. Jadi sebenarnya baru-baru ini kerajaan telah mengumumkan berkaitan dengan bantuan awal persekolahan iaitu 100 kita boleh sebut 150. Awas 150 setiap murid. Jadi boleh diambil di sekolah ataupun bergantung kepada sekolah bagaimana dorang akan memberi ataupun menerima bantuan tersebutlah. Sebab berdasarkan apa yang kami temu bual baru-baru ini kepada beberapa ibu bapa, ada yang cakap bergantung pada sekolah. Ada yang masuk macam mana masuk akaun kah begitu kah. Jadi bergantung sama sekolah lah macam mana dorang buat. Hello Azrikun masuk kita punya live. Thank you Azri, congratulations for your engagement. Ucap lagi congratulations ba. Thank you so much Azri, setia bersama dengan Japan Sabah. Thank you so much. Lain cerita betul tadi kan Azri. Kalau Azri belum lagi lah kan bantuan awal persekolahan nantilah. Jadi sebenarnya bantuan ini sebenarnya untuk meringankan beban ibu bapa lah dan juga penjaga, di mana setiap murid akan mendapat 150 yang boleh diambil di sekolah masing-masing seperti yang saya nyatakan tadi lah. Jadi sebenarnya dia juga membantu persediaan awal untuk anak-anak mereka bersekolah dan difahamkan juga tidak boleh sebut kan angka, janganlah kita sebut. Di mana termasuk pelajar tingkatan 6 pun terlibat juga dalam penerimaan bantuan awal persekolahan ini. Jadi kita amat bersyukur sebagai rakyat Malaysia sebab dapat menikmati bantuan-bantuan yang diberikan oleh kerajaan pada tahun 2026 ini. Jadi ini pasti akan orang bilang memastikan keperluan persekolahan anak-anak tu dapat dipenuhi dengan lebih terancang sebab kita boleh membeli pakaian, apalagi kasut, token, alat tulis, kan? Yuran sekolah pun ada yang cakap. Lagipun bukan rupanya kan peralatan sekolahan ni bukan murah. Betul. Mahal. Satu orang anak sekurang-kurangnya 2 pasang baju kan. Itulah. Kalau saya ingat-ingat dulu masa saya bercerita sedikit kita. Masa saya sekolah dulu saya ingat-ingat bila saya limpas tu macam anda payah kita sebut brand lah kan. Kedai apa. Terus saya terkenang zaman-zaman dahulu yang baru berapa ringgit tu harga satu uniform pinafore lah orang panggil kan sekolah menengah. Tapi sekarang punya mahal sudah. Yalah, kasut pun dulu zaman kita lain kan? Sekarang lain. Betul, kan dia ikut tu keadaan ekonomi baik tu. Lagipun bantuan ni tidak perlu memohon. Betul. Dia automatik kan. Dia automatik masuk. Bantuan akan diagihkan melalui pihak sekolah. Jadi itu sedikit sebanyak mengenai info berkaitan dengan bantuan awal persekolahan. Jadi cakap pasal persekolahan ni kan banyak betul kita tengok karena kanak-kanak yang betul. first day school
full. Kita cerita lain sedikit lah kan. Sementara tuh betul sangat lawak. Baru jasa nampak tadi ada orang kongsikan di status mereka, dia bilang mula-mula datang ke sekolah macam masuk jadi seperti Ariana Grande. Rambutnya gini-gini lagi. So kali balik sudah lain sudah. Mak lampir sudah. Mat lampir. Jadi kita sangat seronok untuk melihat ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah lah kan. Dengan semangat. Ada juga yang sekolah di Sabah tadi saya nampak yang dikongsikan oleh media lah di ada boleh sebut juga media tu apa kan? Yang media lah. Yang media lah. Dia share status 4 orang sejak yang masuk masa hari pertama yang sekolah. Alamak. Sekolah di Sabah, tapi saya lupa sekolah di mana. Kenapa itu? Tapi sangat bersemangat ya, dorang menyanyikan lagu negaraku, gitu. Jadi berbagai pengalaman lah pada hari persekolahan ini. Banyak sebenarnya. Drama yang lucu, drama air mata, ya macam-macam lah. Begitulah tu kan. Kita baca komen dulu Sharon. Ada Okay. bagus-bagus kan nih? Ya macam yang saya nyatakan tadi Zul. Berjimat kio dulu dia bilang. Iya betul, kena berjimat juga. Okey. Apa lagi Sharon? Seterusnya kita ada Kongsi Raya 2026 awal nih. Awal. Jadi satu perayaan pelbagai pengalaman. Kongsi Raya 2026 menghimpunkan budaya, inovasi dan komuniti dalam satu ruang yang penuh warna dan makna. Jadi daripada pertandingan Cheongsam, percubaan rekod Asian Muhibah Yisang, Sabah X Singapore AI Jam, pertunjukan fashion Hari Raya, sehinggalah food showcase agihan Yisang, percuma dan cabutan bertuas, semua yang menanti anda di Kongsi Raya. Sebab ni tahun kan berdekat-dekat saja dia punya hari raya Chinese New Year kan. Jadi diorang buat sekali. Di mana SICC Kota Kinabalu pada 6 hingga 8 Februari dari 10 pagi hingga 9 malam. Jadi kemasukan adalah percuma. Bawalah kamu punya ahli keluarga, kawan-kawan dan rasai sendiri keunikan perayaan yang menyatukan, dia bilang. Semangat Sharon hari ini, okey? Awas kamu orang. Ini nanti kapus episode yang pertama. Ya. Jadi seperti yang Sharon cakap tadi, ini sempena Chinese New Year dan juga raya. Sekali lah, betul, berdekatan. Ya, itulah dia bilang Kongsi Raya. So jangan lupa di SICC tadi ya. Ya, pada 6 hingga 8 Februari. Next month. Jadi saya mau juga mengkongsikan mengenai perkhidmatan air bersih dalam aplikasi Sabah Smart Parking, di mana semua penduduk taman-taman perumahan di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu terutamanya boleh buat tempahan perkhidmatan ya untuk pelupusan sisa kebun, sisa pukal melalui model air bersih dalam aplikasi Smart Parking. Nak payah lagi susah-susah betul, nak payah lagi. Jadi untuk menggunakan perkhidmatan ini kamu orang cuma perlu pergi muat turun di Play Store. Sebenarnya dia ni yang untuk parking kan. Tapi dia ada juga perkhidmatan untuk air bersih tu yang seperti saya katakan tadi, dan pembayaran juga boleh dibuat melalui iWallet yang tersedia dalam aplikasi SSP Sabah Smart Parking, dan di mana juga selepas kamu memohon tu kamu orang bolehlah juga turut menyemak permohonan tersebut melalui model yang sama dan tidak akan ada cas tambahan yang akan dikenakan bagi setiap transaksi yang kamu orang buat nanti. Jadi tempahan orang bilang pelupusan sisa kebun dan sisa pukal air bersih ini meliputi seperti yang saya cakap tadi. Contohnya sisa kebun atau sisa taman seperti rumput, daun, ranting, sisa pemotongan pokok yang dimasukkan dalam beg plastik serta diikat dengan kemas. Itu yang diorang akan angkut lah. Yang sisa pukal ni seperti sofa, meja, kabinet, almari, mesin basuh, peti sejuk. Siapa-siapa yang rusak tu kan. Penghawa dingin, televisyen, katil, tilam, kerusi dan barangan bersaiz besar yang seumpamanya pun boleh kamu orang mohon untuk dibuanglah baik itu kan melalui perkhidmatan air bersih. Betul. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut bolehlah kamu orang pergi ke muka buku biru Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Di sana pun ada info-info ataupun sudah semestinya Jabatan Penerangan Negeri Sabah itu sendiri. Okey. Alright. Kita baca komen dari Aberan, terbaik moderator Sunday, dia bilang. Siapa ini? Awas, siapa ini? Kawan enggak? Dah tahu, saya mau tengok dulu muka dia ni. Terima kasih. Mana tahu kamu jadi moderator. Nanti kita mau cek nih siapa dia ni. Endah bah. Main-main saja kita gurau-gurau saja. Seterusnya kita ada kemas kini para stok darah tabung darah Kota Kinabalu. Jadi stok bekalan darah masih berada di tahap yang rendah. Jadi kami menyeru kehadiran para penderma darah yang budiman ke kempen yang berdekatan atau terus ke Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II
pada jam 8 hingga 5 petang Isnin hingga Jumaat ataupun di unit perubatan transfusi Hospital Queen Elizabeth pada waktu yang sama juga. Betul. Jadi yang saya tengok baru-baru ni macam darah B tu kurang. Darah B ya. Jadi siapa-siapa yang darah B tu bolehlah terus menderma sekiranya anda layak. Ya macam last year macam saya nampak pula macam apa tu darah A. Darah A. Jadi tapi sebenarnya Tidak kisah juga kan. Tidak dalam kisah bentuk juga. apapun darah pun sebenarnya kita perlukan sebenarnya. Darah-darah O kata yang boleh masuk pergi semua Betul, jenis darah tu. betul. Penting juga Ya, tu. penting juga. Jadi tidak kisahlah sebenarnya kita ini darah A, B, C, O macam Betul. tu. Kita datanglah menderma sekiranya kita layak menderma. Ya. Okey? Okey, seterusnya saya mau kongsikan mengenai kempen galakan membayar cukai kadaran suku. Yang pertama, tahun ini bermula 1 Januari sehingga 31 Mac, iaitu sumber ini kami dapatkan daripada Jabatan Kewangan dan Belanjawan DBKK, di mana mereka sedang mengadakan kempen galakan membayar cukai kadaran suku yang pertama pada tahun 2026. Jadi pelbagai insentif yang akan menarik ditawarkan kepada semua masyarakat sepanjang kempen ini berlangsung lah, macam saya cakap tadi berapa tarikh dia tu, di mana warga Bandaraya Kota Kinabalu boleh membuat bayaran melalui portal DBKK e-Services ya, ataupun Sawape atau secara tunai, cek, kad kredit, kad debit serta perbankan internet. Tapi walau bagaimana pula untuk pertanyaan lanjut, kamu orang boleh tengok di bil cukai kadaran atau bukan, maksud saya untuk pertanyaan lanjut mengenai bil cukai kadaran. Bolehlah hubungi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu. Tidak tahu mana anda punya nombor telefon, boleh kamu orang pergi di laman rasmi Muka Buku Biru di BKK. Sana ada, tetap dorang ada letak nombor telefon. Ke office dorang pun boleh. Betul. Alright. Okey, seterusnya kita ada Eduquest. Dia bilang EQ Education Fair Januari 2026. Jadi kalau kamu orang siapa-siapa ni ada anak buah begitu kan, ada rancangan mau sambung study lepas SPM, UEC, STPM, foundation atau diploma, ini peluang yang paling ngam untuk pelajar dan ibu bapa teroka pilihan pengajian dalam dan luar negara dengan panduan terus daripada pakar. Gini macam yang sambil kita tingu-tingu, sambil consult dulu mana yang sesuai lah ini kan. Jadi maklumat acara adalah pada 17 Januari Sabtu 1 petang hingga 5 petang di Livingston Hotel Sandakan. Dan pada 18 Januari pula keesokan harinya 1 petang hingga 5 petang di Hyatt Regency Kota Kinabalu Hotel KK. Ini di kawasan di KK inilah. Dan 19 Januari 2 petang hingga 6 petang di Starbucks Tito Apas Tawau. Dia ada 3 lokasi, Sandakan, KK dan Tawau. Jadi apa yang ada di pameran adalah sesi konseling one to one terus bersemuka. Jadi senanglah kalau kita ada apa-apa pertanyaan kan macam tu, jadi tidak so kekeliruan. Kekeliruan. Aduh. Kekeliruan. Dapat biasa petang-petang ni kita tersasul. Begitulah itu ya, kan. Begitulah itu. Jadi ada padanan universiti dan kursus ikut minat, nasihat beasiswa dan kewangan. Lepas tu ada bantuan visa dan penginapan. Masuk adalah percuma. Jadi walk-in pun dialu-alukan. Betul. Jadi jangan lepaskan peluang kepada siapa-siapa yang ada anak-anak atau anak buah, adik-adik yang ingin sambung studi. Betul. Dan juga kita mau warkan juga mengenai semakan daftar pemilih dan maklumat pengundian untuk pilihan raya kecil Parlimen P187 Kinabatangan dan pilihan raya kecil Dewan Undangan N58 Lamak Sabah yang boleh dilakukan melalui layari laman web MySPR lah .spr.gov.my ataupun mat turun aplikasi MySPR Semak. Lepas tu kamu orang tekan semakan daftar pemilih. Lepas tu kamu orang bolehlah semak maklumat peribadi, maklumat saluran di mana dan pusat pengundian awal yang lebih awal lah. Sebab kenapa? Mengundi awal itu pada 20 Januari lah, hari Selasa, dan hari mengundi yang sebetul-betulnya hari mengundi itu adalah pada 24 Januari. Tidak lama lagi tu. Tidak lama ni hari lagi, 14 hari bulan. Macam jadi minggu semaklah cepat-cepat kan. Betul. Jadi semaklah cepat-cepat supaya kamu orang tidak salah saluran. Betul. Okay. Alright. Okay, seterusnya kita ada The Outspoken Comedy Tour. Siapa yang suka komedi belawak-lawak ini kan, jadi haruslah datang ke event ini bersama dengan Harith Iskandar dan Mat Sabah.
di Sabah International Convention Center SICC pada 8 Februari 2026, 4 petang dan 8 malam. Bukan sehingga, dan 8 malam ah. Ya, 4 petang dan 8 Jangan malam. kamu orang berada di sana dari jam 4 sampai 8 malam, awas ah. Itulah, 4 dan juga 8 malam. Ada Betul, 2 sesi. 2 sesi. Jadi dapatkan tiket kamu orang di page Muka Buku Sabah International Convention Center. Diorang ada sertakan link untuk mengisi borang di sana. Jadi promo early birds diskaun hingga 30%. Jadi terhad kepada 400 tiket pertama sahaja. Jadi kalau habis memang habislah. Jadi jangan lepaskan peluang kamu orang ni. Si Harit ni saya tahu ni memang lucu ini. Yep. Jadi kita tengok komen. Ari, Hai Ari. Hai, Ari. Terima kasih sebab nonton. Wow. Ya. Nonton. Nah, live Jabatan Penerangan Negeri Sabah di TikTok ni. Terima kasih. Okey, saya mau kongsikan juga mengenai tak semua yang nampak meyakinkan itu banal. Awas ah. Janji manis dan testimoni yang menarik seringkali dijadikan sebagai umpan kepada masyarakat oleh scammer di mana diorang akan perdayakan masyarakat, lepas diorang akan cakap peluang pelaburan yang luar biasa, model kecil tapi untuk berganda. Terus berubah saya punya nada kan. Jangan cepat terpedaya. Sebab kenapa? Tawaran sebegini yang nampaknya terlalu indah mungkin sebenarnya perangkap untuk menipu kamu orang. Jadi sebelum labur tu, kamu orang mesti semak dahulu individu atau syarikat yang menawarkan pelaburan tersebut. Mula-mula berhenti dulu. Fikir sejenak. Betulkah tidak ni? Dan kita telang kabutkan buat keputusan. Betul. Lepas tu sentiasa semak dengan pihak berkuasa sebelum melabur. Jangan biarkan scammer melabur dalam ketamakan anda itu. Jangan biarkan scammer tu. Lepas tu di mana kamu orang boleh semak? Sebenarnya kamu orang boleh semak di Suruhanjaya Security Malaysia, Investment Checker, semak Mule PDRM, Senarai Amaran Pengguna Kewangan, Financial Fraud Alert. Jadi ini antara tempat semakan untuk mengetahui sama ada pelaburan itu betul atau tidak, ataupun maksud saya syarikat itu ataupun individu tersebut tidak ada terlibat dalam kegiatan scammer ini. Itu yang paling penting. Nombor telefon pun mesti cek. And then mesti ingat, satu klik boleh mengubah hidup dan poket anda selamanya. Poket tu yang sangat betul, sangat mesti mau ingat itu. Jangan sikit-sikit dapat link tu terus terus klik play ni. Janganlah. Hati-hati, mesti tengok apa saya bilang tadi, berhenti, fikir, simak dulu. Simak tu. Banyak sudah tu. Balik-balik sudah kena bagi tahu. Banyak saluran kita boleh simak. Jadi sekiranya anda telah menjadi mangsa, jangan panik. Matilah aku punya poket sudah habis. Mati. Jangan. Sepatutnya kita laporkan segera kepada agensi penguatkuasa dan mesti buat laporan polis. Jadi lindungi diri dan duit anda daripada skim pelaburan yang palsu ni. Kan Sharon? Betul. Okey, seterusnya kita ada info denggi daerah Kota Kinabalu sehingga baru-baru ini juga 12 Januari. Kumulatif kes denggi adalah 106. Banyak itu. Wabak aktif adalah 11. Jadi tanda-tanda penyakit denggi, demam kuat yang mengejut, demam yang berlarutan, ruam merah di kulit, sakit teruk pada tulang-tulang, otot-otot, sendi, pendarahan di bawah kulit, pada hidung dan juga gusi. Jadi marilah kita putuskan kitaran hidup nyamuk Aedes. Lakukan aktiviti cari dan musnah sekurang-kurangnya 10 minit saja seminggu untuk hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Jadi dalam rumah, bukan di luar rumah saja, atau dalam rumah pun ada juga yang kita tidak nampak. Contohnya di talam peti sejuk yang di belakang betul. Di bawah peti sejuk tu kan maksud. Lepas tu di baldi, di pam tandas, sekolah air, pelapik rak pinggan, bekas jambangan bunga dan juga bekas takungan penapis air. Yang mana-mana ada air lah, kita kena cek juga. Pasu-pasu. Ya, pasu-pasu. Itu paling penting. Di luar rumah pula yang di tayar terpakai, salur air, bekas simpanan air, peralatan lama ataupun terbiar. Iya, betul. Kolam-kolam, tong cat, botol tin, semualah kita kena cek dulu. Jadi itu merupakan info mengenai denggi lah. Kalau macam demam sakit gitu, sakit on off, jangan lagi tunggu lama. Ceklah darah. Ceklah. Kita tidak tahu apa kan. Okey, itu saja Kak Sharon setakat ini. Itu saja setakat ini. Kita tengok dulu kita punya follower ni. Terima kasih sebab sudah like Jabatan Penerangan Negeri Sabah. Terima kasih juga sebab
sentiasa setia bersama dalam segmen TikTok Jabatan Penerangan Negeri Sabah juga. Betul. Kan Sharon? Jadi saya rasa itu saja yang kita akan kongsikan hari ini. Kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Setiap hari Rabu 2.30 petang. Ya, jumpa kamu orang minggu depan. Bye.